Beberapa kes murtad. Salah satu kes perempuan Melayu yang telah murtad 2 tahun pergi gereja, mak bapak tidak tahu. Sebab tiap-tiap Sabtu Ahad dia keluar dengan kawan, kononnya pergi belajar. So mak bapak ingat anak pergi tuition, so dia ikut kawan pergi gereja. Dah masuk Kristian 2 tahun. Bila mak bapak dah sedar anak dia dah keluar Islam, dah beragama Kristian, bawa jumpa saya, minta saya tolong bagi kaunseling, tolong pulihkan anak dia dan sebagainya. Bila saya borak-borak dengan anak dia, saya tanya dia, apa yang cantik dalam Islam yang menarik kamu? Tahu tak jawapan dia apa? Satu perkataan aja, love. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang datang ke masjid, kita tidak ada fellowship sangat tau. Kita hanya ibadah, you balik, I balik. They don't see love. Kalau berpakaian sedikit tak betul, tak tutup aurat dengan betul, kita bising, kita komplain. Tapi pendekatan gereja ni lain. Mereka jarang bincang hukum hakam. So, pendekkan ceritalah, masuk, selain pada doa, nyanyi lagu, biasalah. Yang paling best, khutbah, ceramah mereka sangat-sangat sedap. Saya dengar 30 lebih tahun yang lalu, masih ingat hari ini. Dengar 30 lebih tahun yang lalu, masih ingat hari ini. Sebab ceramah mereka lebih kepada storytelling. Tahu, beritahu cerita. Lepas tu apa pengajaran, macam mana nak amalkan dalam kehidupan kita. So dia will talk storytelling. Sangat senang nak ingat. Saya masuk Islam 20 tahun. Solat Jumaat, nak cari sekali solat Jumaat punya ceramah atau khutbah yang boleh pakai bahasa Melaka, sangat susah. Kadang-kadang saya tak tahu apa yang mereka tengah merepek. Maaf cakap. Masih ingat lagi tak khutbah solat Jumaat 2 minggu yang lalu? Saya tak mau tahu isi kandungan tajuk tu. Saya nak isi kandungan ceramah tu. Saya nak tahu tajuk aja. Tengok you ingat tajuk tak? Maaflah cakap, cara kita sepatutnya solat Jumaat ini, sepatutnya imam sepatutnya ambil peluang untuk menceritakan sesuatu untuk umat yang berada di kawasan situ, dan memperbetulkan atau bagi semangat atau bagi motivasi atau betulkan akidah. Ambil peluang untuk bantu umat Islam. Tapi berapa ramai dengan solat Jumaat tiap-tiap kali keluar, wow, fully charged battery? Ada? Setiap kali keluar solat Jumaat, saya tanya anak saya, masih ingat lagi tak apa dia cakap tadi? Bagi saya 1 point, tak ingat. Tak tahu apa dia nak buat. Sebab kita baca teks, kita bukan bagi ceramah, kita bukan bagi motivasi. It's very sad. Peluang yang paling baik setiap solat Jumaat, tapi kadang-kadang tak tahu apa dengan ceritanya. Okeylah, cut. Selepas dengar khutbah, makan, pilih hadiah. Pendekkan cerita, kita semua geng-geng sangat-sangat seronok pergi gereja. Akhirnya tiap-tiap minggu pergi. Last kali 90% masuk Kristian, tak ada satu pun masuk Islam. Disko ni adalah tempat orang yang buat apa nama, mengaji tengah-tengah malam ni. So dalam disko tu saya jumpa seorang haji kerja dalam disko. Apa pasal? Haji tak boleh kerja disko? Kerja dalam disko. So alhamdulillah saya dapat kenal seorang haji, dan dialah yang memperkenalkan bukan Islam, dia memperkenalkan Islam melalui satu tip lah. Tip debat antara Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Kenal tak Syekh Ahmad Didat? Tokoh perbandingan agama Islam Kristian yang bagi saya yang paling hebat di dunia mengikut berdasarkan zaman elektronik. Dan dia berdebat dengan Jimmy Swaggart, pastor Protestan yang paling hebat dalam tahun 80-an. Mereka berdebat di Amerika. Tajuknya Is the Bible God's Words. Saya pergi rumah dia, kita tonton sama-sama.
memang goyang akidah saya selepas tonton tape tu. Sebab Ahmad Deedat dia tak berhenti kata Bible bukan kalam Allah, dan dia bagi bukti. Dia kata Bible bukan kalam Allah sebab Bible terlalu banyak versi, sentiasa berlaku perubahan. Dia kata Bible bukan kalam Allah sebab Bible ni banyak cerita mengarut. Bible bukan kalam Allah sebab banyak cerita bercanggah, contradiction. Bible bukan kalam Allah sebab dia bercanggah dengan sains. Bible bukan kalam Allah, banyak tulisan kelemahan-kelemahan manusia dalam Bible itu. Bible bukan kalam Allah sebab dia bagi konsep Tuhan yang salah, ataupun dipanggil sifat Tuhan yang salah. Bible bukan kalam Allah sebab banyak cerita sumbang mahram. Bible bukan kalam Allah, dia kata. Bible mempunyai banyak cerita lucah. Banyak lagi lah dia bagi. Setiap pagi dia bagi dalil, dia hujah. Dalil, dia hujah. Saya tak pernah dengar perkara-perkara sedemikian dalam hidup saya, walaupun saya dalam Kristian 13 tahun. Bila saya dengar, memang goyanglah akidah. Oh, orang Kristian pun ada akidah macam main-main. So saya tak puas hati, saya minta haji itu, boleh tak saya pinjam tape itu? Saya nak balik tengok lagi tape tu. Sekali lagi saya nak buka Bible, check, tengok itu orang Islam Syekh Ahmad Deedat dia cakap betul ke, tipu punya. So balik rumah, buka kitab, check setiap hujah yang dia dakwa memang ada nas, memang jelas, memang betul. Saya nak marah tak tahu nak marah kat mana. Lepas tu apa saya buat? Saya tengok tape belakang tu. Wow, ada 89 tajuk. Debat, lecture, dialog. So saya pun belilah tape semua tu. Setiap tape, satu debat sekurang-kurangnya 2 atau 3 tape. Satu tape ni biasanya harga 35 hingga 48 ringgit. Satu debate 100 lebih ringgit. Hari ini you pergi YouTube semua free, betul? Time tu kena beli 89 tape lagi, tajuk lagi. So saya beli semua. Saya nak kaji. Pendekkan ceritalah, selepas kajian 2-3 tahun, saya baru yakin, baru jelas bahawa Bible ni bukan kalam Allah. Bukan. Tetapi Bible ni mengandungi 1 atau 2% kata-kata Allah. Can you understand this? When I say Bible as a whole is not the words of God, but Bible do contains the words of God, 1 or 2%. So daripada kajian saya bagi sedikit apa yang saya jumpa lah. Mungkin kamu semua pernah dengar. Saya just give a little bit. Yang buat saya susah nak terima adalah konsep Tuhan mereka. Contoh kalau kita baca Bible, Genesis chapter number 2, verse number 2 and 3. So dalam Bible dia sebut, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested. Dia bilang Tuhan cipta alam 6 hari, hari yang ke-7 penat, perlu berehat. Mereka bagi sifat manusia kepada Tuhan. Tapi bila kita hujah dengan dia, dia pusing. Dia kata rehat di sini bukan rehat, maksudnya Tuhan berhenti daripada mencipta. Wow, pusing lagi kan? Tapi saya buka satu ayat lagi dalam Bible, in the book of Exodus chapter number 31 verse number 17. Dalam ayat Bible disebut sama juga. Dia kata, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested and was refreshed. Refresh maksudnya apa? Dia betul-betul rehat lah, bukan berhenti daripada mencipta. Nampak tak mereka cuba pun pusing. Lepas tu dia kata dalam Bible lagi, Genesis chapter number 6 verse number 6, disebut, dia kata, and God's regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Tuhan menyesal. So dia punya konsep Tuhan macam Tuhan dah cipta, Tuhan tak ada ilmu masa depan, dah cipta, silap cipta manusia di muka bumi ini. They have the kind of concept. Dia bagi sifat-sifat Tuhan yang salah. Sifat manusia dia bagi kepada Tuhan. Dalam Genesis chapter 32, satu lagi, Tuhan dia datang ke bumi, turun ke bumi, bergusti dengan Nabi Yakub alaihissalam. Kenal tak Yakub alaihissalam? Yakub orang putih panggil apa? Jacob. Tambah cream crackers. So Tuhan bergusti dengan Yakub alaihissalam, dan Tuhan kena kunci. Biasa belajar silat tak? Kunci kan?
Akhirnya bila Yakub alaihissalam, dia menang tau, dan diberikan nama Israel. Apa maksud Israel? Israel, azan ke? Kita bagi lalu azan dulu. Israel tu. So Tuhan bergusti. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam dapat gelaran Israel. Apa maksud Israel? Hamba Allah. Maksudnya Abdullah. Kamu semua ni Israel. Betulkah? Kita semua ni Israel, hamba Allah lah maksudnya. Okey. So bila mereka bagi sifat-sifat Tuhan macam ni, susah nak terima. Saya bagi satu contoh lagi lah. Kelemahan manusia dalam tulisan, dalam kitab tu. Kelemahan manusia, can you imagine? Human error is in the Bible. Contohnya kalau kita baca Genesis chapter number 21, verse number 14, 15, 16, 17 ayat dalam kitab Bible tu, dia menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Pada usianya 86 tahun, isteri keduanya Hajar melahirkan seorang putera bagi dia, namanya Ismail alaihissalam. Kenal Ismail alaihissalam? Dan kemudian pada usia dia lebih kurang 99 atau 100 tahun, isteri pertamanya Sarah telah melahirkan seorang anak namanya Ishak ataupun Isaac alaihissalam. Beza mereka berdua usia berapa? Ismail dengan Isaac? Ishak alaihissalam 14 tahun. Yang best tu, cerita yang kita akan baca ni, selepas 2 tahun Sarah telah menyusu Ishak alaihissalam. Okey, maksudnya kalau Ishak alaihissalam 2 tahun, Ismail dah berapa? 16. So pagi itu, mengikut ayat Bible tu, Ibrahim alaihissalam halau isteri keduanya dengan anaknya Hajar dengan Ismail alaihissalam, dan bagi dia makanan dan sebotol air, dan letak budak tu di atas bahu ibunya dan jalan di padang pasir. Pengarang tu dah lupa, dia ingatkan Ismail alaihissalam 2 tahun, dia sudah 16 tahun. Mana ada orang ibu dokong anak dia letak bahunya 16 tahun jalan di padang pasir. Dan kalau kita baca lagi, ayat itu sebut apa? So bila makanan minuman dah habis, Hajar letak budak tu di bawah pokok, sebab dia tak sanggup nak lihat budak tu mati. Maksudnya dia memang baby lagi, atau 1-2 tahun lagi, budak kecil lagi. Tapi dia, pengarang yang tulis tu lupa, padahal pada masa itu Ismail alaihissalam sudah 16 tahun. Ini dipanggil kelemahan, kesalahan manusia dalam kitabnya. Banyak lagi ada. Pendekkan cerita, selepas dah kaji, memang saya tak bolehlah kekal dalam agama Kristian. Saya tak nafikan orang Kristian ramai yang baik-baik, tapi kepercayaan kitab dia bukan kalam Allah, saya terpaksa tinggalkan. Akhirnya saya mula buat kajian tentang Islam, sebab agama lain majoritinya sembah berhala, saya tak boleh terima. Kristian yang saya rasa terbaik pun tak betul. Dan saya buat kajian Islam sebab saya lihat Ahmad Didat punya pendekatan tu yang sangat-sangat meyakinkan, yang sangat-sangat bagi banyak semangat kepada saya nak buat kajian. Akhirnya saya mengkaji Islam. Tapi saya mengkaji Islam ni ada 4 peringkat. 4 peringkat yang mudah. Pertama, saya mula beli kitab-kitab Islam dulu. Saya beli Quran terjemahan, beberapa terjemahan. Saya beli tafsir Quran. Saya beli hadis Sahih Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, Ibn Majah. Saya beli buku kitab Al-Um. Saya beli kitab Fiqh Said Sabiq. Saya beli buku sirah, macam-macam sirah saya beli. Dan saya beli Contemplative Fatwa of Yusuf Qaradawi, very good books. Masa tu ada 3 jilid, sekarang dah 4. Saya beli buku-buku usul. Tahu tak usul? Usul fiqh. Kitab yang paling popular di dunia sekarang, dikarang oleh Profesor Muhammad Qasim Kamali atau Ibn Ashur. Saya beli buku Maqasid Syariah, dikarang oleh Jashir Auda dan sebagainya. So macam-macam buku lah. Banyak lagi buku saya beli, tape-tape saya beli, kaset-kaset saya beli. Tujuannya apa? Nak kaji Islam. Nak tanya sikit boleh? Di rumah ada buku-buku yang saya baca tadi. Peringkat pertama, saya perlukan ada kitab. Bagi saya penting nak cari kitab yang sahih,
Maka saya mula kaji. Saya pergi cari pakar-pakar Islam, bukan saja baca saja. Saya pergi cari pakar-pakar Islam untuk belajar, untuk bincang. Faham tak pakar? Wah, ini budak Cina tanya orang Melayu, faham tak pakar? Mestilah faham, betul tak? Tanya sikit lagi boleh. Tengok betul-betul faham tak? Nak faham Quran, tanya siapa? Tadi kata faham. Sakit mata jumpa siapa? Bukan jumpa doktor. Sakit mata jumpa doktor pakar mata. Nak faham Quran, tanya siapa? Siapa nama pakar Quran? Wah, orang sini semua tahu jawapan tapi merendah diri, betul? Nak faham Quran, tanya mufassirun, orang yang pakar dalam tafsir Quran. Nak faham hadis, tanya muhadis. Nak faham fiqh, tanya ahli fiqh. Nak faham usulul fiqh dan maqasid syariah, tanya mujtahid, tanya mufti. Selama ini kita belajar Islam, tanya yang pakar ke tanya yang biasa? Banyak tanya biasa akan jadi pakar kan? Bukan kita perlu tanya pakar. Bukan satu pakar, tapi beberapa pakar dalam setiap bidang. Persoalannya, kita kenal tak siapa yang pakar? Kita tanya tak pakar? Kalau tak percaya, mulai hari ini, setiap isu yang kita belajar, you tanya pakar. Peduli, janji dia pakar dalam bidang tu, tanya dia, tanya beberapa, dan kefahaman kita akan mula berubah. So saya tanya pakar peringkat kedua, ketiga. Walaupun saya tanya pakar, belajar dengan pakar, tetap saya berterusan buat kajian. Sebab yang pakar kebanyakannya academician, mengajar kat universiti. Masalahnya mereka tidak berterusan buat kajian macam saya. Saya berterusan buat kajian. So setiap kali saya buat kajian, saya dapat jawapan yang lebih meyakinkan. Dan saya nak maju dalam Islam, saya percaya satu perkara yang amat penting kita perlu ada. Saya sangat berlapang dada lah. Saya sangat suka orang betulkan saya. Saya suka orang tegur saya. Saya suka orang hantam saya. Nak tanya sikit boleh? Orang sini boleh tegur tak? Boleh ditegur tak? Tahu tak masalah paling besar bagi orang born Muslim ni apa? Orang lahir dalam keluarga Islam.